Assalamualaikum. Siapa yang baru hadir, tolong bagi tahu tuan-tuan berada di mana dan line di tempat tuan-tuan clear ataupun tidak. Sebentar lagi kita akan mulakan insya-Allah. Dan ini kita akan bahaskan ayat yang nombor 49 ni tuan-tuan dari surah Yasin ni. Silakan. Silakan tuan-tuan, silakan. Siapa yang ada janji dengan sahabat-sahabat geng WhatsApp geng-geng surau pun ni dalam WhatsApp tuan-tuan tu boleh bagi tahulah, kejap lagi kita akan start kata. Silakan. Ustaz Nasar dah ready dah tu kata. Ada masa lagi untuk tuan-tuan ajak mereka insya-Allah. Silakan siapa yang baru masuk. Siapa yang baru masuk tolong bagi tahu tuan-tuan berada di mana tuan-tuan dan line di tempat tuan clear ataupun tidak. Hari ini kita bahaskan surah Yasin ayat 49 insya-Allah. Silakan jemput masuk. Tuan-tuan yang baru join kita follow kita punya FB tuan-tuan dan mohon tuan-tuan untuk share di FB masing-masing tuan-tuan, klik share saja Mudah-mudahan sahabat-sahabat FB tuan-tuan dapatlah manfaat daripada program kita ni insya-Allah. Silakan, macam biasa tuan-tuan kalau tak ada Quran di tangan pun tak apa sebab nanti kita akan share skrin yang sama So maklumat ni selalu saya sebut sebabnya sentiasa dalam program kita ni ada orang baru yang tengok Kita akan share skrin yang sama begitu juga ayat Quran tu dan diagram-diagram. Tuan-tuan siapa yang belum download kita punya kamus Al-Furqan, tuan-tuan boleh pergi ke www.ustaznasar.com. Di situ tuan-tuan boleh download kita punya kamus Al-Furqan kita 30 juzuk secara percuma saja. Dan tuan-tuan pun boleh download kita punya diagram-diagram, ada 6 diagram yang kita gunakan dalam pengajian kita untuk mudahkan tuan-tuan. Diagram tu tuan-tuan boleh print tapi kalau Quran tu kamus tu tak boleh print lah sebab dia ada hak cipta dan sebagainya. Dan kalau tuan-tuan nak beli secara yang fizikalnya pun boleh juga, tuan-tuan boleh tag saja dekat dekat komen ke ataupun tuan-tuan boleh hubungi Al-Furqan yang mana tahu nombor. Ada nombor di situ nombor tu semua boleh guna kalau tuan-tuan nakkan kamus secara fizikal. Silakan tuan-tuan, silakan insya-Allah kejap lagi kita start. Tuan-tuan yang belum share tolong share di FB masing-masing. Tolong share tuan-tuan Silakan. Hari ini kita bahaskan ayat yang ke-49 daripada surah Yasin tuan-tuan Baik, insya-Allah kita mulakan majlis kita dengan sama-sama membaca Ummul Kitab iaitu surah Fatihah. Surah Fatihah mudah-mudahan Allah tambah hidayah kita. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imama wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dhakkirna minhu ma nusina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Allahumma aftah alaina hikmataka wa anshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma rabbana syrah lana sudurana wa yassir umurana wa hlul 'uqdatam min alsilatina yafqahu qawlana. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amma ba'd. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian,
Hari ini kita akan sambung lagi pengajian kita seperti mana yang saya sebut tadi. Kita akan bahaskan ayat yang ke-49 dari surah Yasin, tuan-tuan. Dan format pengajian kita ni khusus untuk pelajar-pelajar baru. Yang pertama saya akan baca ayat tu. Kemudian kalau tuan-tuan nak ikut-ikutlah kemudian saya akan pastikan tuan-tuan faham apa yang dimaksudkan dari sudut terjemahan ayat tu. Jadi kemudian baru kita tafsirkan. Jadi kadang-kadang tuan-tuan baca terjemahan dia saja, tuan-tuan tak tahu cerita tentang apa sebab ayat tu bersambung dengan ayat yang sebelum kan. Jadi lepas tu kita tafsirkan, kita kaitkan dengan ayat sebelum tu atau ayat selepas tu dan apa mesej yang Allah Subhanahu Wa Taala nak sampaikan pada kita melalui ayat tersebut. So hari ini kita bahas ayat yang ke-49 surah Yasin. So saya akan share skrin yang sama. Mudah-mudahan memudahkan tuan-tuan. Siapa yang belum share kita punya program ni di FB masing-masing, tuan-tuan masih boleh berbuat demikian. Dia tekan apa? Tuan-tuan tekan satu klik aja kan. Tekan button je kan. Okey. Ni ayat yang atas ni tuan-tuan ya. Saya baca tuan-tuan puan-puan simak A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ma yanzuruna illa sayhatan wahidatan ta'khudhuhum wa hum yakhisimun. Ta'khudhuhum wa hum yakhisimun. Ma yanzuruna illa sayhatan wahidatan. Ini kita consider sebagai rakaat yang pertamalah. Kemudian ta'khudhuhum wa hum yakhisimun kata Allah. Baik, apa maksud dia? Ma yanzuruna illa sayhatan. Ya, tidaklah mereka menunggu melainkan pekikan sekali. Tidaklah mereka menunggu melainkan satu pekikan, itu maksud dia. Sekali pekikan. Ta'khudhuhum. Pekikan itu ia mematikan mereka, menghancurkan mereka. Wahum yakhsimun. Sedangkan pada waktu itu mereka sedang saling tawar-menawar, saling bertengkar dan sebagainya. Okey, sekali lagi tuan-tuan tengok ya. Baik tuan-tuan, maksudnya dalam konteks ayat ini tuan-tuan sebelum daripada ayat ni, ayat yang ke-48, kalau tuan-tuan dah lupa tuan-tuan boleh pergi balik ke video kita yang sebelum ni. Jadi Allah menceritakan bagaimana kufurnya orang-orang kafir pada zaman Rasulullah SAW. Bagaimana orang-orang kafir Quraisy ini dia memperolok-olokkan Rasulullah SAW dan memperolok-olokkan Al-Quran itu. Mereka kata bila ni? Bila janji-janji Tuhan kau ni nak terjadi ni? Kalau kau orang betul-betul benar. Itu maksud dia. Dia seolah-olah macam minta benda itu terjadi. Jadi hari ini Allah Ta'ala kata tidak lain. Mereka nak tunggu apa? Nak tunggu kiamat datang lah. Tidak lain mereka ni menunggu ataupun menantikan satu pekikan yang keras. Kita tengok balik ayat ni. Tuan-tuan boleh nampak apa yang Allah Ta'ala sampaikan kat sini. Okay. Ma yanzuruna. Tidaklah mereka menanti melainkan satu pekikan yang keras. Satu sekali pekikan. Yang ini pekikan ni yang dimaksudkan ialah tiupan sangkakala. Dalam kebanyakan daripada penafsiran menyebutkan pekikan keras ni merupakan tiupan sangkakala yang pertama tuan-tuan. Jadi satu pekikan yang keras. Pekikan yang pertama tu pun dah cukup menyebabkan mereka mati. Jadi ta'khudhuhum. Pekikan itu sayhatan wahidatan ini ta'khudhuhum. Mereka menghancurkan mereka. Mereka mematikan mereka. Ta'khudhuhum ini bukan mereka ia mematikan mereka maksudnya. Sayhatan itu yang datang sekali itu betul-betul menghancurkan mereka. Wahum yakhisimun. Sedangkan pada waktu itu mereka saling bertengkar. Saling bertengkar dekat sini maksudnya ialah tuan-tuan kalau dalam buku penafsiran mereka sedang saling sibuk. Kalau dekat pasar saling tawar-menawar, saling bertengkarlah, minta kurang. Maknanya tengah sibuk dengan urusan seharian. Tengah sibuk dengan urusan kerja dan sebagainya. So bertengkar tu maksudnya ialah sedang bermuamalah ataupun sedang berbincang, sedang tawar menawar, sedang minta kurang, yang penjual sedang minta lebih. Maksudnya tengah sibuk dengan urusan harian, urusan seharian. Jadi Allah Taala sebut kat sini tidak lain apa yang mereka tunggu itu ialah merupakan satu pekikan yang keras. Dan pekikan itu ta'khudhum, pekikan itu mematikan mereka, menghancurkan mereka. Sedangkan pada waktu itu mereka sedang sibuk dengan urusan seharian. Itu maksud ayat. Faham tuan-tuan kan? Tidaklah mereka menanti melainkan satu pekikan yang keras. Dan pekikan itu akan mematikan mereka. Pekikan itu akan matikan mereka, sedangkan pada waktu itu dalam keadaan mereka sedang sibuk dengan hal jual beli, sibuk dengan hal dunia dan sebagainya. Okey tuan-tuan. So saya percaya tuan-tuan dah faham dah maksud ayat ni, apa yang kalau kita terjemah dalam bahasa Melayu insya-Allah saya rasa tuan-tuan fahamlah
Baik, apa ni, selain daripada itu tuan-tuan, sebenarnya mesej apa yang Allah Taala nak sampaikan dalam ayat kepada kita melalui ayat yang ke-49 surah Yasin ni? Apa mesej yang Allah Taala nak sampaikan? Kalau setakat nak terjemah, insya-Allah tuan-tuan boleh faham, dan tuan-tuan kaitkan dengan ayat sebelum tu, insya-Allah tuan-tuan boleh faham apa maksud dia kan. So maksud terjemahan dia tuan-tuan okey, tak ada masalah. Tapi sebenarnya apa mesej di sebalik ayat tu yang Allah Taala nak sampaikan tuan-tuan? Apa yang Allah Taala nak sampaikan? Baik, tuan-tuan, sebenarnya dalam konteks ayat ini Allah Taala nak tunjukkan betapa dekatnya kiamat itu dengan orang-orang pada waktu tersebut. Tuan-tuan bayang kaum Quraisy bersama-sama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, perkara itu telah terjadi lama tuan-tuan, betul kan? 1500 tahun lebih kurang kan? Ya, pada waktu itu pun Allah Subhanahu Wa Taala dah gambarkan betapa dekatnya hari kiamat dengan mereka. Mereka minta bila hari kiamat nak datang ni. Jadi Allah Taala kata tidak lain mereka ni tengah tunggu satu pekikan yang keras. Satu pekikan yang keras. Kenapa Allah Taala sebut gitu? Sebab Allah Taala nak tunjukkan pada waktu itu satu pekikan itu dia tak jauh pun, tunggu sekejap lagi dia akan datang. Jadi sekejap pun kita dah 1500 tahun. Jadi pada waktu itu pun dia dah consider sebagai sekejap. Jadi apatah lagi hari ini tuan-tuan. Maknanya kiamat itu sudah semakin hampir. Apatah lagi tanda-tanda ataupun perkara-perkara yang Rasulullah SAW sebut tentang hari kiamat itu banyak yang telah terjadi, yang mana tak ada pada waktu tersebut tuan-tuan. Sebenarnya tanda-tanda kiamat ni tuan-tuan, bila disebut oleh Rasulullah SAW, ada yang bagus, ada yang tak bagus tanda kiamat ni. Bukan semua benda negatif. Contohnya macam salah satu daripada tanda kiamat ialah bangkitnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai nabi takhir. Itu satu perkara yang baik, betul tak? Tapi ada juga perkara-perkara lain, banyak perkara lain yang menunjukkan perkara itu tak bagus. Bukan kita nak mengelak, tak boleh. Contohnya macam keluarnya dukhan, kita nak elak macam mana? Ataupun matahari terbit dari sebelah barat, tuan-tuan nak elak macam mana? Tak boleh. Tapi ada juga tanda-tanda yang menunjukkan sesuatu yang negatif pada waktu itu. Contohnya macam perzinaan berlaku di mana-mana dan sebagainya, dalam banyak hadis yang kita biasa dengar, tuan-tuan. Baik, yang pertama Allah Taala nak tunjukkan gambaran bahawasanya kiamat itu sangat dekat pada waktu itu. Sekali pekikan mereka semua mati. Ya. Orang-orang kafir ni tuan-tuan orang kafir ni, mereka ni sebenarnya benar-benar kufur dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau tuan-tuan masih ingat dalam pertemuan kita yang sebelum ni, mereka itu sebenarnya nampak kesan akibat daripada kufur dengan perintah Allah, kemudian kaum itu dihancurkan oleh Allah, dan kesan daripada kehancuran mereka itu masih boleh dapat dilihat pada waktu tersebut, tuan-tuan. Jadi menunjukkan bila-bila masa saja mereka juga akan hadapi nasib yang sama dengan kaum-kaum yang sebelum itu. Itu maksud dia. Mereka benar-benar kufur dengan hari kiamat tersebut sehingga mereka memperolok-olokkan Rasulullah dengan para sahabat pada waktu tersebut. Mereka cukup berani, tuan-tuan. Kalau orang sekarang kata apa, berani mati betul dia orang. Dia orang memperolok-olokkan Rasulullah dan para sahabat, memperolok-olokkan janji Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, selepas daripada ayat ni turun, apa terjadi pada mereka, tuan-tuan? Allah betul-betul hancurkan mereka, tapi bukan dengan pekikan. Allah hancurkan mereka dengan apa? Allah hancurkan mereka dengan peperangan-peperangan yang terjadi. Berapa ramai orang kafir mati pada peperangan, siri-siri peperangan Rasul yang bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, ramai orang kafir Quraisy mati. Tapi tuan-tuan jangan lupa, tuan-tuan, bukan semua mereka dihancurkan oleh Allah. Ada yang Allah Ta'ala bagi kebaikan pada mereka, betul tak? Lepas mereka memperolok-olokkan Rasulullah, bila Allah Ta'ala datangkan musibah kepada mereka, mereka kembali. Mereka peluk Islam bersama-sama dengan Rasulullah, dan ada di kalangan mereka tu menjadi pejuang-pejuang yang sangat hebat, menjadi pejuang-pejuang yang sangat digeruni sampai sekarang. Mereka dimuliakan oleh Allah dalam dunia Islam sendiri. Contohnya Khalid Al-Walid kan, dan pada waktu ini tentulah Khalid Al-Walid belum lagi masuk Islam. Kan, sebab Khalid Al-Walid ni dia yang mengetuai peperangan, dia yang mengetuai satu kontingen pada waktu tersebut untuk menyerang balas umat Islam pada peperangan Islam yang kedua. Yang mula-mula kita perang Badar kan, kemudian lepas perang Badar kita perang Uhud kan, masa peperangan Uhud tu. Jadi lepas tu baru Khalid Al-Walid masuk Islam. Jadi confirm pada waktu ini Khalid Al-Walid ni dia belum masuk Islam lagi, tuan-tuan. Dia belum masuk Islam. Jadi apa yang saya nak sebut kat sini ialah bukan semua orang yang memperolok-olokkan agama itu diberi kehancuran oleh Allah Azza wa Jalla. Ada yang diterima, Allah buka pintu hati mereka untuk menerima Islam. Sayyidina Umar dan ramai lagi, tuan-tuan, ramai lagi yang Allah Taala terima mereka sesudah mereka melakukan keburukan terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Satu benda, tuan, saya nak ini menyimpang sikit daripada kita punya pengajian ni.
Tuan-tuan tahu tak salah satu daripada tanda-tanda ujub, tuan-tuan? Ujub. Ujub ni maksudnya ialah kalau tuan-tuan rasa ujub ni akan datang kepada orang macam tuan-tuan lah. Macam saya, macam tuan-tuan ni, kita rasa macam kita ni pandai sangat, kita rasa macam kita ni beriman sangat, kita rasa macam kita ni banyak sangat amal ibadat dengan Allah Taala. Jadi ujub akan datang dengan orang-orang yang jadi macam tu, tuan. Sebab orang yang minum arak, orang yang berzina, tak ada ujub kat dia, tak ada ujub kat dia. Dia ujub dengan riak ni beza, tuan-tuan. Riak ni daripada perkataan ra'a yara, riak maknanya daripada pandang. Jadi bila kita riak ni maknanya kita nak orang pandang kita hebat. Tapi kalau ujub ni, tuan-tuan pernah dengar perkataan takjub kan, daripada sumber perkataan yang sama. Jadi maknanya ujub ni ialah orang yang takjub pada diri dia sendiri, dan ini merupakan syirik yang kecil, tuan-tuan. Dan tanda-tanda ujub ni, dan ujub ni saya nak sebut lagi sekali, dia tak datang pada orang yang tidak beramal. Ujub ni akan datang kepada orang yang rajin beramal. Yang ni tuan-tuan kena hati-hati. Dan tuan-tuan kena tengok apa tanda-tanda orang itu yang telah termasuk dalam kancah ujub ni. Orang yang dah termasuk dalam kancah ujub ni ialah orang yang dia akan kata apa tau? Oh, berani dia buat kau tunggu nanti Allah Taala akan balas kau. Jangan main-main, tuan-tuan. Itu orang ujub, tuan-tuan. Kenapa pula Allah Taala ada kewajipan pula nak berbalas dia kalau dia melakukan sesuatu yang buruk pada kau? Kenapa, apa kewajipan Allah untuk membalas dia? Sedangkan tuan-tuan tengok sahabat Rasulullah SAW yang dulu yang nak bunuh Rasulullah, yang benci pada Rasulullah, Allah Taala lepas tu kembali masukkan dia dalam agama Islam, dan dia menjadi orang yang sangat kuat berperang di jalan agama, menjadi sahabat Rasulullah yang dimuliakan oleh Allah. Tengok tiba-tiba kita pula kata, oh kau berani kau buat aku, kau siap kau nanti Allah balaskan kau. Allah. Lepas tu tiba-tiba orang tu katalah ditipu musibah. Itulah sebab dia buat aku lah tu. Itulah sebab dia buat nyanyi kat aku. Kau siapa bro? Jangan macam tu. Kalau tuan-tuan rasa macam tu, mungkin betul. Wallahualam, mungkin betul dia buat tuan-tuan, kemudian Allah balaskan dia. Mungkin betul. Tapi kalau tuan-tuan sendiri tu, otak tu jangan fikir macam tu. Sebab kalau tuan-tuan fikir macam tu, maknanya tuan-tuan dah masuklah dekat dalam ujub. Kan banyak kali macam tu. Tiba-tiba bila orang tu dapat aja musibah, kita kata, itulah dulu siapa suruh buat aku? Siapa suruh buat aku? Macam kerana kita pula orang tu dapat musibah. Ataupun orang tu dapat kebaikan. Sebab dia tolong aku lah tu dia dapat kebaikan. Kalau tuan-tuan rasa macam tu dalam hati tuan-tuan, maknanya tuan-tuan ni dah termasuk dalam tipu daya iblis. Masukkan tuan-tuan dalam ujub, tuan-tuan. Okay, kita balik ke ayat kita balik, tuan-tuan. So musibah yang menimpa kepada orang kafir Quraisy ni, tuan-tuan, sebelum kiamat sebenar, dia orang tak sempat pun kiamat, semua mati belaka habis kan. Tapi apa yang mereka dapat rasa, mereka kalah dalam peperangan. Mereka Allah Taala hantar musibah yang lain, iaitu mereka kalah dalam peperangan. Dan ada juga yang mati kerana sakit dan sebagainya, macam Abu Lahab, dan ada yang lain juga, tuan-tuan. Dan sebahagian besar juga daripada mereka tu masuk Islam. Ada yang dulu memusuhi Islam, tapi akhirnya Allah Taala masukkan mereka dalam agama Islam, dan itu bukanlah satu musibah kepada mereka, sebaliknya itu satu rahmat besar kepada mereka, tuan-tuan. So Allah menangguhkan hari kiamat sebenarnya. Allah menangguhkan. Masa tu Allah Taala tunjukkan hari kiamat tu dekat, tapi dalam masa yang sama Allah Taala tahu bila terjadinya hari kiamat. Jadi untuk mereka Allah Taala tangguhkan hari kiamat itu, tuan-tuan. Sampailah kita ni Allah masih lagi tangguhkan hari kiamat tersebut. Untuk apa, tuan-tuan? Untuk mereka diberi peluang untuk menerima Islam. Kan Allah Taala sayang tu. Allah dah tahu bila kiamat akan terjadi, tentulah kan Allah yang menentukan kan. Jadi Allah Taala tidak menurunkan kiamat pada waktu tersebut supaya apa? Supaya Allah tangguhkan, supaya ramai di kalangan mereka itu dapat kembali kepada agama fitrah. Kan ramai kan yang masuk Islam selepas daripada itu. So tuan-tuan, dalam konteks ini, tuan-tuan, ini adalah gambaran kita hari ini. Jangan tunggu kiamat itu datang baru nak menyesal, tuan-tuan. Jangan tunggu kiamat itu datang baru nak menyesal. Segera bertaubat dan kembali kepada Allah, kerana Allah itu Maha penerima taubat. Okey, kiamat dalam konteks ini ialah satu petikan yang kuat. Nanti di hujung perbahasan nanti kita sebutlah. Tapi kiamat kecil pada kita ni, kata para ulama, ialah apabila kita mati. Mati tu ialah kiamat kecil telah terjadi pada kau. Maknanya waktu tu tuan-tuan tak boleh nak patah balik untuk beramal ibadat, tak boleh. Tuan-tuan tak boleh lagi nak bersedekah walaupun banyak mana. Minta balik, bagilah aku kembali ke dunia setengah jam pun jadilah. Sebab apa? Sebab nak wakafkan semua kita punya harta-harta benda dan sebagainya. Dah tak dapat dah, tuan-tuan, pada waktu itu, tuan-tuan. Tak dapat pada waktu itu. Jadi kalau kita nak menyesal hari inilah. Kalau tuan-tuan nak rasa menyesal hari inilah, tuan-tuan nak menyesal. Kalau tuan-tuan nak pergi minta maaf, pergilah minta maaf hari ini. Kalau tuan-tuan nak berhenti daripada ribah mengumpat orang, hari inilah kena berhenti. Kalau tuan-tuan hari ini untuk berhenti daripada perbuatan yang haram yang Allah tak suka, hari inilah. Bukan nanti dah mati baru sibuk nak berhenti. Kalau nak bersedekah, hari inilah tuan-tuan kena bersedekah.
Kita pun dah tak berapa lama lagi hidup. Jadi kalau kita dah mati nanti tuan, saya yakin 100% kita akan menyesal dengan harta benda yang kita tinggalkan. Kenapalah aku tak sedekahkan sebelum aku mati? Kurang-kurangnya sehari sebelum mati aku sedekah pun tak apa. Waktu tu menyesal, tiada lagi kegunaan dia tuan-tuan. So segeralah bertaubat dan kembali kepada Allah, kerana Allah itu Maha penerima taubat tuan-tuan. Okey. Jika kiamat itu datang, tiada lagi berguna penyesalan dan taubat tidak lagi diterima, dan kiamat itu sangat dahsyat tuan-tuan. Kiamat itu sangat dahsyat. Hanya dengan satu pekikan tuan-tuan, dengan satu pekikan. Sebenarnya dalam konteks ayat lain banyak Allah Taala menceritakan tentang hari kiamat, tapi dalam konteks ayat ini Allah nak ceritakan betapa dahsyatnya hari kiamat itu apabila sangkakala itu ditiup. Apabila sangkakala itu telah ditiupkan, habis mati. Ya. Okey. Dalam konteks ayat ni tuan-tuan, kita cerita pasal sangkakala. Tadi saya janji nak cerita pasal sayhatan wahidatan, pekikan yang kuat tu. Allah nak kita gambarkan tuan-tuan, benda tu akan terjadilah. Tapi Allah Ta'ala nak gambarkan pekikan yang biasa kita dengar dalam dunia ni. Kita biasa dengar pekikan dalam dunia ni tuan-tuan, tapi pekikan dalam dunia ni dia bukan macam ribut taufan. Dia bukan macam puting beliung, tak. Pekikan ni pekikan. Tapi walaupun dekat atas dunia pekikan ni bukan sesuatu yang boleh mematikan kamu, bukan sesuatu yang mengganggu kamu, sungguh bukan sangat mengganggu, tapi Allah Ta'ala nak gunakan pekikan itu untuk matikan kamu di hari kiamat. Cuba tuan-tuan bayangkan. Allah Ta'ala nak gambarkan betapa dahsyatnya hari kiamat tu tuan-tuan. Betapa teruknya hari kiamat. Hanya dengan pekikan saja manusia dan jin akan mati disebabkan oleh satu pekikan ataupun satu tiupan sangkakala tersebut. Betapa dahsyatnya tuan-tuan. Sedangkan kita biasanya atas dunia ni pekikan itu tak adalah sampai nak mematikan kita, atau macam mana. Kita nak bagi contoh tuan-tuan. Kita nak bagi contoh, biasanya perkara tu kita buat dekat atas dunia biasa je. Kan, contohnya macam apa macam makan lah, macam makan. Kita kat sini kita makan kan, makan. Lepas tu kalau dekat hari kiamat Allah Taala menceritakan apa yang kita bakal makan. Kita makan buah zakum, kita minum air, macam-macam Allah Taala sebut. Jadi Allah Taala nak bayangkan macam mana keadaan dalam neraka itu. Makan juga kan, tapi apa yang kita makan tu boleh terburai perut, isi perut dan sebagainya tuan-tuan. Jadi dalam konteks ini pun Allah Ta'ala nak ceritakan makan benda mudah kita lakukan. Jadi dekat sini pekikan ialah benda biasa kita jumpa dalam dunia kita. Kadang-kadang anak kita terpekik, kadang macam-macam lah tuan-tuan. Tapi hari kiamat dengan pekikan yang biasanya tidak mendatangkan apa-apa mudarat pada kita, tapi di hari kiamat pekikan itu yang akan mematikan jin dan manusia pada waktu tersebut tuan-tuan. Itu yang Allah Subhanahu Wa Taala nak gambarkan pada kita. Okey, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, dalam ayat lain banyak lagi Allah Taala menceritakan tentang kedahsyatan hari kiamat ni tuan-tuan. Apabila isi bumi itu dikeluarkan, kan Allah Taala sebutkan, ataupun manusia ni lari macam orang mabuk, wa ma hum bisukara, tidaklah mereka itu mabuk, tapi sebenarnya seksa Allah itu amatlah pedih. Itu semua Allah menceritakan tentang, Allah Taala menceritakan tentang hari kiamat. Ibu-ibu lari tinggalkan anak dia. Kalau anak dia tengah menyusu, tinggalkan anak dia. Mana ada orang yang lebih sayang kepada anak kecuali ibu kan. Jadi pada waktu itu ibu yang sangat sayang kepada anak itu pun, yang menyusukan anak dia itu pun sanggup tinggalkan anak dia semata-mata untuk melepaskan diri sendiri. Allah Ta'ala nak tunjukkan kita satu petanda kecil. Ini kan tuan-tuan, kita yang selamat daripada tsunami hari itu, sikit je tsunami itu. Kalau kita tengok dari sudut bumi kita yang besar, terjadinya tsunami itu di satu kawasan yang kecil. Dengan jumlah penduduk dunia hari ini, kalau 200,000 yang mati itu masih lagi kecil kan. Tapi Allah Ta'ala ni tuan-tuan, dia bagi gambaran kepada orang yang selamat daripada tsunami ni apa tuan-tuan. Tuan-tuan tengok macam mana kita boleh tonton dekat TV, video-video macam mana orang share manusia lari bertempiaran dari rumah masing-masing, dari tempat mereka peranginan mereka itu, mereka menyelamatkan diri tanpa hiraukan orang lain tuan-tuan, tanpa hiraukan orang lain. Lari, kemudian penampilan diri pun tak ada dihiraukan, lari lintang pukang tuan-tuan. Waktu tu kalau tuan-tuan pergi tanya orang yang selamat, dia pun tak tahu mana mak dia, mana bapak dia tak tahu mana anak dia, lari menyelamatkan diri tuan-tuan. Kecuali yang mana ada dekat
kiri kanan dia itulah yang dia boleh capai. Selain daripada tu dia tak fikir dah. Dan penampilan diri ni tak ada siapa pun yang nak pergi cari sikat, nak sikat rambut waktu tu dah tak ada dah tuan-tuan. Apa yang ada di badan yang itu lari tuan-tuan. Ya, itu tsunami, itu kecil tuan-tuan. Cuba bayangkan kalau satu dunia terjadinya tsunami begitu dan lebih dahsyat daripada tsunami tersebut. Satu dunia, bukan sekadar di tempat-tempat tertentu yang terjadinya tsunami itu, sampailah dekat tempat kita. Cuba tuan-tuan bayangkan apa yang bakal terjadi. Jadi Allah Taala Allah ni sebenarnya dia nak kita cuba gambarkan. Jadi itu antara sebab kenapa dia tunjukkan kita tsunami, rezeki kita lah dapat tengok tsunami itu tuan-tuan. Ya. So kiamat itu datang tiba-tiba, ya. Waktu manusia itu tak sangka benda itu terjadi. Kiamat akan jadi pada waktu yang macam tu tuan-tuan. Waktu manusia tengah sibuk-sibuk berjual beli dekat pasar dan sebagainya kan, waktu tu kiamat itu akan datang. Itu terjadi exactly macam mana tsunami terjadi hari itu. Manalah ada orang yang boleh sangka mandi-mandi laut kan, tengah makan-makan ya, dekat tepi kolam renang, tiba-tiba boom datang. Atau tuan-tuan pun rasanya tuan-tuan pun ada baca dalam media yang mana tengah buat konsert, nyanyi-nyanyi, tiba-tiba program buat dekat tepi pantai dan tsunami tu datang, habis mati orang dekat belakang panggung. Yang penyanyi itu pun mati, ahli muzik dia mati, penyanyi mungkin hidup, lepas tu isteri dia yang sama-sama tonton konsert pun mati dan sebagainya kan. Jadi Allah nak gambarkan sebenarnya tuan-tuan, kalaulah benda macam tu pun tidak memberi kesan kepada hati seseorang tu tuan-tuan, kita ceklah diri kita ni tuan-tuan. Kita ceklah diri kita ni. Tantah Allah dah tinggalkan kita tuan-tuan. Janganlah sampai Allah tinggalkan kita tuan-tuan. Kita kena selalu berdoa dengan Allah. Ya Allah, tolonglah jangan tinggalkan aku. Janganlah biarkan aku tentukan nasib aku sendiri. Tolonglah aku ya Allah. So kita selalu minta dengan Allah Subhanahu Wa Taala. So Allah sengaja membiarkan manusia leka dengan dunia sebenarnya tuan-tuan. Ramai yang tak ambil pelajaran dengan amaran-amaran Allah ni sebenarnya. Ya. Siapa-siapa yang mengkaji dan merenung peringatan-peringatan Allah seperti mana yang sedang tuan-tuan lakukan sekarang ini, ya, insya-Allah beruntunglah orang-orang tu. Kita dengar dan kita ambil pengajaran. Sebab yang join kelas kita ni tak terpaksa pun. Tuan-tuan kalau tak nak dengar pun tak apa. Tuan-tuan nak pergi dengar benda lain, nak pergi dengar lagu-lagu pun, siapa yang nak marah kan. Tapi tuan-tuan ambil keputusan, tak, aku nak dengar kuliah-kuliah. Aku nak dengar pesanan-pesanan daripada ustaz-ustaz contohnya kan, supaya aku ambil pelajaran, supaya aku dapat dapat selamatkan diri daripada azab Allah. So orang jenis macam ni insya-Allah dia beruntung tuan-tuan selama dia ikhlas. So mudah-mudahan saya ikhlas menyampaikan dan tuan-tuan ikhlas untuk belajar juga. So bila orang jenis ni biasanya dia dah bersedia bila-bila masa Allah panggil dia. Bila-bila masa Allah panggil dia dah bersedia insya-Allah. Sama ada dia nak mati tiba-tiba ke, atau dia mati kerana sakit ke, atau mati kerana kiamat tu benar-benar datang ke. Kiamat nak datang, Allah Taala akan matikan orang yang beriman dulu tuan-tuan. Janganlah kita minta jumpa hari kiamat ni tuan-tuan. Hari kiamat ni kalau datang amat pedih sesaat dia. So Allah Taala pun janji insya-Allah melalui Rasulullah, dia akan matikan dulu orang yang beriman, kemudian barulah kiamat itu akan dilakukan oleh Allah Azza wa Jalla. So kita tengok tuan-tuan dalam konteks teknikal ayat yang ke 49 ni tuan-tuan, surah Yasin ini. Ni rangkap yang pertama, sebentar saya besarkan. Tuan-tuan dah faham kan makna dia? Nanti saya ulang balik. Ma yanzuruna illa sayhatan wahidatan. Tidaklah mereka menunggu kecuali pekikan sekali, pekikan atau sekali pekikan. Baik, dia kalau ada ma dengan ilah ni tuan-tuan, bila tuan-tuan buang aja ma dengan ilah ni, automatik tuan-tuan akan dapat ayat tu maksud dia. Mereka menunggu pekikan sekali. Mereka menunggu pekikan tersebut, sekali pekikan tersebut. Kalau tuan-tuan buang ma dan ilah. Tapi kalau tuan-tuan masukkan ma dan ilah, kalau ikut skema ayat ni, tidaklah mereka menunggu melainkan pekikan sekali. Pekikan yang kuat sekali tu. Kalau ada ma dengan ilah ni, bila tuan-tuan buang ma dengan ilah, nanti saya nak tanya, tuan-tuan dah share ke belum? Kalau belum share sekarang, tekan button share tu sampai dengar. Okey, dengar sekali tuan-tuan. Bila ada ma dengan ilah ni tuan-tuan, bila tuan-tuan buang ma dengan ilah tu, tuan-tuan fahamlah makna ayat tu. Makna ayat. Tapi kenapa Allah Taala pakai ma dengan ilah? Kejap lagi saya jelaskan. Katalah, tidaklah dia datang melainkan dengan Ahmad. Kalau tuan-tuan tidaklah dengan melainkan tu tuan-tuan buang, dia datang dengan Ahmad.
Tapi kalau tambah ma dengan ila, tidaklah dia datang melainkan bersama Ahmad, dengan Ahmad. Maknanya dia takkan datang dengan orang lain, dia mesti datang dengan Ahmad saja. Tidaklah dia datang melainkan dengan si Ahmad. Tapi kalau tuan-tuan buangkan ma dengan ila, dia datang dengan si Ahmad. Habis cerita kan. Okay, kenapa? Apa guna ma dengan ila tu? Okay, kegunaan dia kalau dalam Quran ni tuan-tuan, itu kita panggil taukid ataupun penegasan. Penegasan ataupun penekanan untuk rangkap itu ataupun untuk ayat tu. Sebab tu pakai ma dengan ila. Sama dalam konteks ayat ni, tidak lain orang kafir Quraisy ni, dia nak tunggu apa? Dia nak tunggu pekikan yang keras lah, Allah Ta'ala kata. Nak tunggu kiamat tu datang lah, tu maksud dia. Okay, ma maknanya tidaklah, ini merupakan kalimat haraf iaitu haraf nafi. Yang zuruna, mereka menunggu. So ini merupakan kalimat fa'il iaitu fa'il mudhari'. Fa'il ada 3 jenis tuan-tuan, tengok ni. Fa'il ada 3 jenis, satu fa'il mudhari', satu fa'il madhi dan satu lagi fa'il amar. Macam ni tuan-tuan nak kenal. Kalau dalam sistem lama tuan-tuan nak kenal ketiga-tiga fa'il ni, tidak, tuan-tuan kena hafal tau. Tuan-tuan kena hafal. Kalau fi'il madhi ni, kalau satu kalimat tu fi'il madhi dia ada 14 sebutan, fi'il mudhari' dia ada 14 sebutan, fi'il amar dia ada 6 sebutan tuan-tuan. Katalah kita nak ambil kalimat apa, qara'a, baca. Jadi kalau dia telah baca, aku telah baca, engkau telah baca, mereka telah baca, kami telah baca, ada 16 sebutan. Lain-lain sebutan dia. Sebab apa? Sebab setiap kalimat perbuatan dalam bahasa Arab wajib ada satu ganti nama diri dekat dalam tu. Sama ada dia telah baca ke, aku telah baca ke, engkau telah. Mesti ada dia, aku, engkau, mereka tu mesti kena ada sebut dekat dalam kalimat perbuatan tu. Kalau tak ada, maknanya terjemahan tu salah. Sebab kalimat perbuatan dalam bahasa Arab wajib kena ada satu ganti nama diri dekat dalam tu. Jadi sebutan dia berbeza bergantung kepada ganti nama diri yang dekat dalam tu lah. Walau kalimat asas tu sama asal dia. Macam baca tu qara'a kan. Qara'a. Kita ambil contoh qara'a. Kalau qara'a tu dia telah baca tau. Kalau mereka berdua telah baca qara'a. Kalau mereka semua telah baca qara'u. Qara'a, qara'u, qara'at, qara'ta, qara'na, qara'ta, qara'tuma, qara'tum, qara'ti, qara'tuma, qara'tunna, qara'tu, qara'na. Jadi 14. Dia telah baca, aku telah baca, engkau telah baca, mereka telah baca, kami telah baca. Kenapa 14? Sebab dalam bahasa Arab dia ada 14 ganti nama diri. Kalau fa'il mudhari' pun sama tuan-tuan. Qara'a tu kalau dia baca, tak ada telah. Dia baca. Tadi dia telah baca kan? Aku telah baca kan? Sekarang ni tak ada telah. Dia baca, aku baca, engkau baca, kami baca. Itu kalau dalam bahasa Inggeris kita panggil apa? Present tense kan? Present tense. So itu ada 14 sebutan lain pula. Yaqra'u, yaqra'ani, yaqra'una, taqra'u, taqra'ani, taqra'u. Macam tu maknanya dia baca, dia berdua baca, mereka baca. Jadi kemudian apa tu, engkau baca, dia baca, mereka baca, kami baca. Itu tak ada telah. So itu merupakan fi'il mudhari' pula. Jadi fi'il dulu sistem lama, tuan-tuan kena hafal lah 14 sebutan untuk fi'il madhi, 14 sebutan untuk fi'il mudhari'. Kenapa kena hafal Ustaz? Sebab nak tahu apa ganti nama diri dekat dalam tu, faham tak? Itu sistem lama tu betul-betul menyebabkan orang rasa bahasa Arab itu susah. Tapi dalam sistem kita ni tuan-tuan, khususnya sistem Al-Furqan lah, mungkin juga sistem yang lain lah kalau ada, kalau sama lah, kebetulan sama kan. Okey, sekarang ni kalau dekat dalam sistem Al-Furqan ni, katalah kita ambil kalimah yang zuruna. So, tuan-tuan tak payah nak hafal 14 sebutan untuk yang zuruna. Yang zuru, yang zuruna, tanzuru, tanzuruna, yang zurani, semua tak payah, tuan-tuan tak payah hafal. Sebab hafal tu sekadar nak tahu apa ganti nama diri dekat dalam fi'il mudhari' ni kan. Okey, sekarang ni kalau saya tanya yang zuruna ni, apa ganti nama diri yang ada dekat dalam ni? Kalimat ni kalimat menunggu kan. Kalimat perbuatannya menunggu. Siapa yang menunggu? Apa ganti nama diri yang ada kat dalam ni? Jadi sekarang ni tuan-tuan tak payah hafal, tuan-tuan baca terjemahan terus tahu. Ustaz, mereka lah Ustaz. Itu maksud dia. Mereka menunggu. Okey, kalau tuan-tuan belajar dalam sistem Al-Furqan, kalau tuan-tuan nak belajar sistem Al-Furqan, mudah ya tuan-tuan ni. Dalam peringkat yang kedua, kita tu ni diagram peringkat yang kedua ni. Dia ada 6 aja diagram. Dia ada 3 peringkat je. Kalau tuan-tuan jumpa kalimat fa'il, tuan-tuan kena tengok apa ganti nama diri dalam fi'il tu. Tadi tu mereka kan? Mereka menunggu kan? Mereka menanti kan? Okey, ganti nama diri dekat dalam tu mereka. Kemudian mereka tu rujuk pada siapa dalam konteks itu? Mereka menunggu. Tidaklah mereka menunggu melainkan satu pekikan yang keras kan? Mereka tu dirujuk pada siapa? Dirujuk kepada orang kafir Quraisy lah masa ayat ni turun dulu. Tapi secara umumnya kepada orang yang kafir yang ingkar pada perintah Allah lah. Okay, yang ketiga tuan-tuan kena tengok apa maf'ulun bih dia. Kalau perbuatan itu menunggu, dia tunggu apa? Kalau perbuatan tu makan, dia makan apa? Itu kita panggil maf'ulun bih. Maknanya yang kena buat.
Yang kena tunggu, yang kena makan, yang kena cubit, yang kena pukul. Tak kira lah, itu kita panggil dia maf'ulun bih. So dalam konteks ini tuan-tuan tengok ni, ada tanda nampak? Tuan-tuan tengok kat sini nampak ada tanda. Ada tanda baris atas. Jadi maknanya kalau yang nak jadi maf'ulun bih ni hujung dia kena baris atas. Sama ada baris atas 1 ke baris atas 2 ke tak kira lah, tapi hujung dia kena baris atas. Jadi kalau dalam konteks ayat ni tuan-tuan, tuan-tuan tengok dekat sini kita jumpa yang zuruna kan? So ini merupakan apa ganti nama diri dalam kalimat fa'il mudhari' ini? Mereka, Ustaz. Mereka rujuk pada siapa? Mereka rujuk kepada orang-orang kafir Quraisy, Ustaz. Ada atau tidak maf'ulun bih yang kena buat? Jawapannya ada. Siapa yang mereka tunggu? Ni sayhatan ini yang mereka tunggu. Nampak? Sebab tu sayhatan ni di baris atas. Sebab apa? Maf'ulun bih dia mesti kena baris atas. Baris atas 1, baris atas 2 tu cerita lain. Tu masuk dalam bab lain. Tapi yang penting dia baris atas. Nampak? Jadi dia dapat baris atas kerana dia merupakan maf'ulun bih kepada kalimah yang zuruna. Okay, kemudian illa. Illa ni tuan-tuan dia sebenarnya kalimat haraf. Haraf pengecualian ni kalau tuan-tuan belajar pada peringkat yang kedua juga, tuan-tuan akan dijelaskan tentang tanda-tanda ataupun jenis-jenis kalimat haraf kan. So illa ni tuan-tuan dia termasuk dalam kelompok haraf pengecualian sebenarnya. Dia termasuk dalam kelompok haraf pengecualian ya. Okey, sekarang ni kalau tuan-tuan tengok dalam konteks ini kan saya kata tuan-tuan buang ma, buang ila. Ni ada salah satu daripada teknik yang para ulama nahwu ajar dulu. Dia kata kalau nak faham ayat ni dari segi makna buang ma, buang ila nanti tahulah mereka menunggu pekikan sekali. Ya, jadi automatik ila ni dengan ma ni kalau kita buang kita dapatlah perkataan tu. Tapi apa fungsi ma dengan ila ni? Untuk sekadar penegasan dalam konteks saya ni. Okey, baik, kita pergi kepada dia selalunya tuan-tuan gelaran kepada haraf tu dia bergantung atas fungsi dia. Kalau haraf tu ialah haraf pengecualian, fungsi dia apa? Fungsi dia mengecualikan lah. Kalau haraf tu haraf nafi macam ma tadi kan. So fungsi dia apa? Fungsi dia menafikan lah. Macam tu Okey, sayhatan tuan-tuan. Sayhatan maknanya pekikan. Ini merupakan kalimat isim. Tanda isim ni tanda isim di tanwin. Ni tuan-tuan belajar pada peringkat pertama kita dah ajar. Tuan-tuan kalau nak belajar bahasa Arab mudah ya tuan-tuan. Tuan-tuan pergi dekat 019 511 9000. Tuan-tuan pergi kat situ, nanti dekat situ tuan-tuan nampak. Pergi hantar saya berminat dekat nombor tadi tu. Nanti admin Al-Furqan akan bantu tuan-tuan macam ni tuan-tuan nak join kelas Tuan-tuan type saya berminat hantar ke 019 511 9000. Baik, pada peringkat pertama pengajian dengan Al-Furqan ni tuan-tuan kita akan jelaskan kalau tuan-tuan nak kenal kalimat isim selain daripada makna tuan-tuan kena tengok tanda dia juga. So salah satu daripada tanda yang menunjukkan kalimat itu ialah kalimat nama, kalimat isim, ialah tanwin. Tahu tak apa makna isim? Isim maknanya nama, semua yang Allah buat dan semua yang Allah dan semua yang Allah buat, manusia dan semua yang manusia buat. Itu maksud dia. Itu ada merupakan kalimat isim. So antara tanda teknikal yang menunjukkan kalimat itu ialah kalimat isim ialah ada tanwin. Tanwin makna apa? Tanwinnya baris dua kan. Okey, sekarang ni sayhatan ni tuan-tuan, dia merupakan kalimat isim. Tanda isim baris dua. Okey, selain daripada baris dua, kenapa kat sini kita baca dia baris atas Ustaz? Kenapa tak baca sayhatun? Kenapa tak baca sayhatin? Itu kita belajar pada peringkat yang ketiga. Kita belajar pada peringkat yang ketiga. Jadi kita tengok sayhatan kan baris atas kan. Okey, tuan-tuan tengok kita belajar peringkat yang ketiga tu isim kan. Tadi kita kata sayhatan tu kalimat isim kan. Tuan-tuan dah tak jumpa tanda isim tu tanwin kan. Okey, sekarang ni isim ada dua jenis, satu isim yang tak boleh ubah baris hujung, satu lagi isim yang boleh diubah baris hujung. Ni dia. Jadi sayhatan tu ialah isim yang boleh ubah baris hujung. Kalau dalam istilah teknikal kita panggil isim yang mu'rab. So tadi dia kalau mu'rab dia boleh berubah kepada tiga jenis perubahan lah. Dia boleh baris depan sayhatun, dia boleh baris atas sayhatan, dia boleh baris bawah sayhatin. Tapi tadi kita jumpa sayhatan kan. Ni nombor 2, kotak nombor 2 lah. Okey, kita kata okey ustaz, saya tahu dia sedang berpangkat mansub. Kenapa awak cakap dia sedang berpangkat mansub? Sebab tanda dia baris atas. Kalau ditanda di baris depan maknanya dia sedang berpangkat marfu'. Lain tau nama pangkat dengan nama baris Nama pangkat dia mansub, nama baris dia fathah. Tanda mansub dia ialah fathah, tu maksud dia. Okey. Sekarang ni dia pakai teknik nombor 1 ni. Tanda mansub, tanda-tanda mansub fathah. Okey, penyebab dia apa? Penyebab dia tengok nombor 3 ni apa? Maf'ulun bih. Nampak ni. Ni ada 11 sebab kenapa isim dapat baris atas. Penyebab mansub, penyebab isim dapat baris atas. Nombor 3 ni sebab dia merupakan maf'ulun bih. Dia ada 11 sebab. Ini semua kita akan bahaskan pada peringkat yang kedua pengajian dengan Al-Furqan tuan-tuan. Mudah aja tuan-tuan nak faham Al-Quran nanti insya-Allah Boleh buka mana-mana muka surat pun tuan-tuan boleh faham insya-Allah Khususnya tuan-tuan kena buka kamus Al-Furqan lah Kalau kamu lain tu tuan-tuan belum hafal dia punya
mufradat dia, vocab dia, nanti tuan-tuan tak faham pula. Tapi kalau dalam teknik Al-Furqan ni, walaupun tuan-tuan belum faham, belum ingat makna pun, tuan-tuan masih boleh faham dia punya makna dia, teknikal dia, terjemahan dia dan sebagainya. Okay, wahidatan ni dia merupakan na'at dan man'ut. Nanti kita belajar ni, zat sifat ataupun maksud sifat. Kemudian ta'khudhu, dia mengambil ataupun dia menghancurkan mereka. Ini fi'il mudhari', hum ni isim ganti nama diri. Wa ni ialah waw haraf hal, sedangkan boleh tuan-tuan terjemah sebagai dan, tapi yang paling tepat ialah sedangkan ataupun sambil. Tu wawul hal. Waw ada 5 jenis tuan-tuan, nanti kita bahas kemudian. Hum mereka ni merupakan kalimat isim, dia ialah isim ganti nama diri dan dirujuk kepada orang kafir Quraisy tu yakhisimuna, maknanya mereka saling bertengkar. So ni juga fi'il mudhari', dalam ni ada mereka rujuk kepada orang kafir Quraisy. Okey, ada tak maf'ulun bih? Jawapannya tak ada. Ni kalimat terakhir, mana ada maf'ulun bih? Tuan-tuan mudah je kan? InsyaAllah kalau tuan-tuan belajar dengan Al-Furqan, bahasa Arab tu tak susah pun, mudah je. Macam tuan-tuan ikut naik kapal terbang daripada sini pergi Johor kan. Kalau dulu dia orang pergi naik kereta lalu hutan kan, lambat sampai. Ikut kapal terbang kejap je sampai, insyaAllah. So tuan-tuan kan nak belajar dengan Al-Furqan, sila ke 019-519000, type saya berminat. Nanti tahulah admin Al-Furqan akan bantu tuan-tuan. Dan tuan-tuan tolong share kita punya pengajian ni di FB tuan-tuan, supaya saudara mara, kawan-kawan, friends tuan-tuan tu dapat kebaikan daripada program kita, insyaAllah. So insyaAllah nanti kita jumpa di lain pertemuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.